warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi pada video kali ini saya nak share sedikit dengan korang semua tentang bagaimana cara untuk kita nak fakturkan kuadratik dengan cara yang lebih pantas, cepat dan orang kata apa, ala-ala congak gitu. Alright. Okey, kalau dekat sekolah kan korang belajar yang guna kaedah bentuk X macam ni lah, and then korang kena cari macam ni dan sebagainya. And then korang ada juga belajar gunakan kaedah calculator dan apa semua tu. Tapi pada video ni saya tak nak ajar semua tu. Saya nak ajar guna kaedah yang saya guna pakai sendiri, iaitu kaedah sebenarnya secongak lah. Tapi untuk menerangkan congakan itu, apa yang ada dalam kepala saya akan zahirkan di atas papan putih ni. Okey. Alright, jadi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, okey, saya nak bagi tahulah apa itu kuadratik. Kuadratik tu bentuk armnya ialah seperti ini, iaitu AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, jadi macam mana kita nak fakturkan benda-benda ni? Okey, benda pertama sekali ialah ni orang kata step dia lah. Stepnya ialah korang kena cari A darab C dapat berapa, and then nilai B itu berapa. Okay. Alright. Okay, ini dia punya step lah. Okay, jadi sekarang ni saya nak tunjuk terus lah. Saya tak nak buang masa. Kita pergi kepada contoh soalan. Okay, contoh soalannya kata kita ada di sini, X kuasa 2 tolak 8X tambah 15. Okay, now jadi sekarang ni dalam kepala masing-masing, okey, pertama sekali yang korang kena tengok adalah dia ada satu je pun boleh ubah, iaitu X. Jadi terus korang buat macam ni, buat kurungan X dan satu lagi kurungan X juga, dan biarkan dia dalam keadaan macam tu. Okey. Alright, jadi langkah seterusnya ialah korang kena fikir A darab C dapat berapa. Korang sebenarnya tak perlu tulis pun benda ni. Okey. Tapi saya nak zahirkan lah. Jadi apa yang ada dalam kepala otak saya tu saya nak zahirkan kat sini. So A darab C dapat berapa? Okay, A dekat sini tak ada apa-apa kan. So mana nilainya adalah 1. Okay, so 1 darab 15. So korang akan dapat 15. Okay, jadi dekat sini maknanya dalam kepala korang akan ada wujud 15. Okay, jadi korang kena fikir pula apakah faktor bagi 15. Faktor bagi 15 yang boleh jadi 8. Jadi banyak kan. Okey, dia ada 15 darab 1, and then dia ada 5 darab 3. Okey, and then dia ada lagi ya? Tak ada rasanya. So ini je lah. Jadi antara kedua-dua ni mana yang boleh jadi 8? Of course lah ini. Betul. Jadi terus korang letak dekat sini 5 dan 3. Okey. Jadi langkah yang seterusnya ialah korang tengok pula simbol ini. Okey, ni saya padam dulu. Okey, saya padam dulu. Alright. Okey, korang tengok pula simbol ini. Okey, jadi macam mana dia boleh jadi positif? Okey, untuk menjadi positif, okay, faktor bagi positif sama ada dia akan jadi positif darab positif, ataupun dia boleh jadi negatif darab negatif. Tapi bergantung kepada yang di sini. Pula. Okey. Jadi sekarang ni kalau dekat yang bahagian sini ni negatif, maka inilah yang kita pilih. Okey. Jadi so caranya ialah selesai. So dapat dah pemfakturan bagi X kuasa 2 tolak 8X tambah 15. Okey. Okey, nampak macam rumit je kan. Okey, tak apa. Saya bagi contoh lagi. Hari ni agak lapang, jadi saya sebenarnya nak buat satu video dan sebenarnya nak bagi dekat murid-murid tuition saya sekali. Jadi soalan lah saya share dengan semua orang lah. Okey, contoh yang seterusnya, kadang kita ada X kuasa 2 tambah silap. Okay, X kuasa 2 tambah 9X tambah 18. Okey, jadi sekarang ni korang kena fikir. Okey, tengok dulu pemboleh ubahnya adalah X dan X. So korang terus letak sini X dan sini X. Okey, and then kemudian kamu kena cari A darab C dapat berapa. So A ni sini 1 ya. Ni dah tahu dah ya. So 1 darab 18. Okey, dalam kepala korang kena tanamkan 18. Jadi apakah faktor bagi 18 yang boleh jadi 9? Okey, faktor bagi 18 ada banyak kan. Ada 18 darab 1, ada 6 darab 3, ada 9 darab 2. So mana yang boleh jadi 9?
paling logik ialah inilah. So terus letak 6 dan 3. And then sekarang ni sini adalah positif. Faktor bagi positif adalah sama ada positif darab positif atau negatif darab negatif. So dekat sini adalah positif. So jawapannya adalah itu. Dia tambah dan tambah. Jadi jawapannya adalah X tambah 6 darab X tambah 3. Macam makin seronok kan. Ini baru kes mudah. Kes mudah baru, tak ada hal. Jadi macam mana pula kalau tiba-tiba korang berhadapan dengan situasi yang mana saya tunjuklah. Contoh yang berikutnya, katakanlah tiba kita ada sini keluar Y pula lah kan. So alamak, silap lagi. Katakan Y kuasa 2. Let's say lah kita nak buat sini tolak 3X, and then kadang-kadang nak buat sini tolak pula dah. So tolak 10. Ya. Macam mana kita nak faktorkan benda ni? Alamak, X pula. Allahu Akbar, sorry. Maklumlah pukul 1 pagi. Jadi macam mana kita nak faktorkan benda ni? First tengok pemboleh ubahnya ada satu saja, iaitu Y. So kita terus buat Y kurungan Y kurungan. Dan apakah faktor bagi 1 darab 10? Iaitu A darab C. Iaitu negatif 10 kan. Ambil ini sekali tau. So ni adalah negatif 10. So apa faktor bagi 10 yang boleh jadi 3? Dia ada banyak, tapi sepatutnya semua dah tahu. Kalau saya terus boleh bayangkan 5 dan 2. 5 darab 2 dapat 10. Sebab apa? 5, 2 boleh jadi 3. Cara macam mana? 5 tolak 2 kan. Ada ke yang ada kemungkinan lain ke? Tak ada rasanya. Jadi sekarang ni ni tengok ni. Yang ini negatif. So kalau 5 darab 2, macam mana situasi akan jadi negatif? Jadi sama ada dia positif darab negatif ataupun negatif darab positif. Jadi sekarang ni untuk yang seterusnya, macam mana nak tentukan negatif positif? Ni maksudnya kan, maknanya salah satu ni positif negatif kan ni kan. Alright, jadi macam mana kita tahu kedudukannya di mana? Kita tengok yang ini. Nampak tak dekat sini? Ini ibarat macam dia masih berhutang. Lepas bayar pun masih berhutang. Kalau lepas bayar pun masih berhutang, maka yang besar inilah akan jadi negatif. Berapa negatif yang besar? Negatif 5 ditambahkan dengan 2 yang masih kecil ni, maka dia still masih berhutang. Jadi jawapannya adalah Y tolak 5 darab Y tambah 2. Macam best kan? Macam mencongak je kan. Jadi kita tengok yang seterusnya. Contoh yang seterusnya. Let's say lah kita ada saya nak bagi yang mencabar sikit, boleh tak? So katakanlah kita ada X kuasa 2 tambah 5XY. Ambil. Alright, apa lagi ya? 6Y kuasa 2. Ni kalau macam ni, macam mana lah kesnya? Apa ceritanya? So ini ceritanya ialah begini. Pertama sekali korang tengok, alamak, dia ada 2 pemboleh ubah XY. Tak susah, senang je. Caranya ialah buat dia 2 kurungan ni, and then X ni yang depan sekali ni korang letak kat depan, yang Y ni korang letak dekat belakang. Lepas tu proses yang sama, cari AC. AC sama dengan 1 darab 6. So dapat 6. Apakah faktor bagi 6 yang boleh jadi 5? Apakah faktor 6 boleh jadi 5? So sama ada korang nak buat 6 darab 1 ataupun korang boleh buat 3 darab 2. Tapi logik akal je kat sini ialah yang paling senang sebenarnya ialah 3-2 lah. Jadi oleh kerana dia positif, ini pun positif, maka confirm lah sini positif. Tapi kita ambil 3-2 tu. So 3-2. Buat je macam tu. And then positif. So selesai. Macam senang. Alhamdulillah senang. Yang seterusnya. Saya banyak contoh. Let's say lah, katakan kita ada situasi apa yang kita belum bincang lagi. Saya tahu. Katakan kita ada pula sini. Sekali lagi kita berhadapan dengan 2 boleh ubah. Let's say lah, kita ada P kuasa 2 tambah 2PQ
And then saya nak buat sini tolak. Tolak 15 Q kuasa 2 ambil kau. Okay, jadi macam mana kita nak faktorkan? Tak apa yang pening-pening. First tengok pemboleh ubah dia berapa. So ada dua pemboleh ubah P dan Q sekarang. So mana korang buat je kurungan macam ni, and then buat P Q. Okay, mudah je. And then lepas tu korang cari A darab C. So A darab C sini lah 1 darab negatif 15. Maka korang akan dapat negatif 15. Okay, so ni negatif kan, maknanya kat sini boleh jadi positif negatif ataupun negatif positif lah. Okay, so biar dulu. Okay, jadi sekarang cari faktor 15 yang boleh jadi 2. Rasa saudara dapat dah. Jawapannya ialah 5 darab 3. Kalau salah, sebab saya kata nak congak kan. So 5 3, so korang tu tulis 5 3. Okay, jadi sekarang ni ini positif. Nampak tak? Dia kan tadi kemungkinannya adalah positif negatif ataupun negatif positif. Ni nampak tak kat sini? Okey. Kalau dia positif, maksudnya dia dah tak berhutang. So kalau dah tak berhutang ataupun dia memang tak berhutang, ada lebih duitnya, maka nombor yang besar inilah akan jadi positif. Nampak tak? 5 tolak 3 akan dapat positif 2. So dapatlah jawapannya P tambah 5Q darab P tolak 3 Q. Okey, alright. Okey. So sekarang ni saya nak bagi satu situasi kat yang mana A itu bernilai selain 1. Macam mana kalau A, kalau wah, okay, A ini selain 1. Okey, mesti ramai kita tanya lihat A selain daripada 1 kan. Okey, contohnya ialah 2M kuasa 2 tolak 3M tolak 9. Okey, jadi jangan risau apa-apa. Pertama sekali korang tengok dulu pemboleh ubahnya ada 1M. Jadi korang terus buat M kurungan and then korang kena cari A darab C. So A darab C ni lah bukan lagi 9 ya, tapi ialah negatif 18. So korang kena fikir apa faktor yang dapat jadi 18. Kalau sesuatu dapat lah 6 darab 3. Sebab apa? 6 dan 3 tu je boleh jadi macam ni. So 6 3 kat sini. Okay, nampak macam tak logik kan, nampak macam tak logik kan, tapi tak apa, step mula habis lagi. Okey, jadi sekarang ni apa yang korang kena buat seterusnya ialah korang letak dulu sama ada tambah tolak ataupun tolak tambah. Okey, caranya ialah sebab apa saya kata tambah tolak atau tolak tambah, sebab ini kan negatif. So dua faktor ni kan saya dah ada ajar yang tadi tu, sama je konsep dia. Okey, salah satunya mesti akan jadi positif atau negatif. Okey, tapi kita tengok pula yang kat sini. Nampak tak dia masih berhutang? Oleh kerana dia masih berhutang, maka nombor yang besar ini akan jadi negatif dan nombor yang kecil ini akan jadi positif. Okey, nampak macam dah selesai, tapi belum. Sebab apa belum? Macam yang saya cakap tadi, sebab A nya bukan 1, A nya adalah 2. Okey, jadi oleh kerana A nya 2, maka nombor ni, kedua-dua nombor ini korang kena bahagikan dengan 2. Okey. Dan seterusnya ialah jika pembahagian nombor itu boleh dilakukan dengan tepat tanpa baki, maka korang bahagikan macam biasa. Jadi kan korang akan dapat 2 darab 1, 2 darab 3. So korang akan dapat sini M tolak 3. Tapi yang sebelah sini pula 3 bahagi 2 korang tak boleh bahagi dengan tepat. Jadi oleh kerana korang tak boleh bahagi dengan tepat, saya nak ajar trik. Ingat ya, ini adalah trik kaedah, bukan teori. So sila faham betul-betul, ini bukan teori tapi adalah trik atau kaedah. Okey, jadi 2 ni korang bawa naik atas sini. Okey, nampak tak? Jadi dia akan jadi 2M. So yang ni 2 ni dah hilang dah. So tinggal tambah 3. Sir, betul ke ni sir? Jangan main-main. Okey, jom kita buktikan. Okey, saya akan fast forward, saya akan kembangkan balik. Dia sama tak jawapannya macam ni atas sini. Okey, jom kita fast forward. Okey, nampak tak? Dia dapat jawapan yang sama. Okey, jadi maknanya betul lah jawapan yang tadi tu, yang ni. Okey, alright. Okey, tak puas hati. Okey, tak puas hati. Okey, kalau tak puas hati tak apa. Ada banyak lagi contoh. Okey, saya bagi contoh yang terakhir. Oh tak, sebenarnya ada 2 lagi contoh. Okey, tak apa, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, let's say lah kata kita ada sini. Tukar kali balik. Okey, so kita ada 5M kuasa 2
tambah 7n tolak 6. Okey, jadi sekarang ni sekali lagi. Saya nak ubah sikit boleh tak? Saya nak buat sini mn dan ni n kuasa 2 lah. Tak ada masalah pun sebenarnya. Sama je sebenarnya. Okey. Alright. Okey, jadi sekarang ni dia ada 2 pun boleh ubah. Kalau 2 pun boleh ubah m dan n, maka kurungan ni pun korang buat m dan n lah. So m n. Okey, and then kemudian korang cari AC. So AC ni ialah sekarang ni ialah negatif 30. Okey, jadi so kalau negatif 30, apakah faktor negatif 30 yang berdiri 7? Okey, benda ni memang sebenarnya kalau nak cepat korang kena selalu buat latihan lah. Right? Tapi kalau terus nampak ini adalah 10 darab 3, sebab 10 tolak 3 dari 7 kan. Jadi terus dapat 10 darab 3. Tapi oleh kerana sini negatif, maka kemungkinan untuk di sini pula operasinya adalah sama ada positif negatif ataupun negatif positif. Tapi tengok pula yang di tengah-tengah ni, nampak tak dia dah tak berhutang. Oleh kerana dia dah tak berhutang, so nombor yang besar ni akan jadi positif. So sini akan jadi negatif. Tapi ada masalah lagi, iaitu masalahnya ialah apa masalahnya? Masalahnya ialah A nya bukan 1, A nya adalah 5. So nombor-nombor ini korang kena bahagikan dengan 5. Okey. Alright. So yang mana berbagi yang tepat? Korang bahagikan 5 darab 1, 5 darab 2. So ni korang akan dapat m tambah 2n. Yang ni pula tak boleh bagi tepat kan? So macam yang saya cakap tadi, trik dia ialah 5 korang bawa naik sini. So korang akan dapat 5m tolak 3n. Selesai. Okey, macam. Alright. Okey, jadi saya akan bagi contoh yang terakhir pula sebelum kita mengakhiri video. Okey. Alright, contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir ialah saya ada sini 2k kuasa 2 tolak 8k tolak 24. Okey, dekat sini ada sedikit kelainan. Okey, pertama sekali ialah senampak ketiga-tiga nombor ni kita boleh faktorkan. Guna kaedah, macam kaedah lah kan, orang dia ajar kat sekolah, guna kaedah FSTB dan sebagainya. Okey, jadi senampakkan ni semuanya genap. So kalau kerana semuanya genap, maka kita boleh bawa keluar 2 dahulu. Okey, kita boleh bawa keluar 2. Jadi yang tinggal kat dalam apa? Yang tinggal kat dalam ialah k kuasa 2 tolak 4k tolak 12. Dan lepas tu kita hanya perlu faktorkan yang ini sahaja. Okey. Alright. Okay, jadi sekarang ni 2 ni kita tak salin balik. Jangan tak salin. 2 tu bernilai. Cuma yang ni korang boleh buat macam ni. Sebab satu dia boleh ubah k kan. So korang buat k. And then korang cari A nya 1. So senang. Jadi AC nya asal negatif 12. So apakah faktor bagi 12 yang boleh jadi 4? Kalau terus nampak 6 dan 2 lah. Sebab 6 tolak 2 jadi 4. Dan ni negatif, maka sini macam biasa dia akan jadi positif negatif ataupun negatif positif. Okey, next lepas tu seterusnya ialah saya nak tahu mana satu positif negatif. Tengok sini pula. Nampak tak kedudukannya sekarang ni dia masih berhutang. Oleh kerana masih berhutang, maka nombor yang besar ini akan jadi negatif. So dapat jawapannya 2 darab k tolak 6 darab k tambah 2. Okey, jadi sebagai mengakhiri video, saya nak bagi kata cabar minda korang. Okey, cuba sendiri. Okey, saya nak buat. Okey, cuba sendiri soalan ni. Okey, nanti kalau korang nak tahu jawapan, korang boleh tanya dekat ruangan komen. Saya akan bagi jawapannya nanti. Okey. Okey, soalan ni adalah mudah saja, iaitu korang cari 6y kuasa 2 tambah 2. Okey, tak nak lah. Saya nak buat macam ni lah. Ni orang kata yang paling mencabar lah ni. 6x kuasa 2 tambah 27xy tolak 15y kuasa 2. Okey. Alright, jadi saya nak korang cuba cari pemfaktoran bagi kuadratik ini. Alright. Jadi semoga video ni dapat memberi manfaat pada kamu semua dan melahirkan rasa minat dan cinta kamu terhadap matematik. Alright, jadi jangan lupa subscribe, komen dan share video ini. Subscribe
dan komen, bukannya kena bayar pun kan, percuma je. Okey, jadi semoga jumpa lagi di video yang akan datang. Kalau ada apa-apa boleh komen dekat bawah, atau jawapan yang soalan yang saya bagi ni pun boleh komen kat bawah. Saya akan bagi jawapannya kat situ. Ni kalau nak tahu kaedah dengan lebih lanjut, juga sila komen di bawah, nanti saya akan sharekan jawapannya pula macam mana. Alright, okay, jadi semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye, peace.